Sesungguhnya Allah Ta'ala afrah, sangat-sangat gembira, sangat-sangat suka, sangat-sangat ridha dengan taubat satu orang hamba di kalangan kamu yang kehilangan kenderaan dia berserta dengan barang-barangnya, dan kemudian dia berjumpa balik. Dia kehilangan barang dia tu dengan kenderaan dia fi ardi falatin, di satu kawasan tanah lapang, kita kata padang pasir lah. Dia duk naik unta ke, dia naik kuda ke apa ke, duk bawa barang makanan ke apa ke, tiba-tiba terlepas, hilang habis segala maknanya, apa pun tak ada. Tiba-tiba dia jumpa balik. Macam mana seronok dia. Baik, menjelaskan hadis ni lebih lagi dalam riwayat Imam Muslim, ada sedikit pertambahan. Lallahu ashaddu farhan bi taubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falatin fantafalat minhu wa alaiha ta'amuhu wa sharabuhu fa aysa minha فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. Baik, hadis ni satu hadis yang panjang. Hadis ni menjelaskan riwayat yang di atas tadi. Baik. Hadis ni cerita bagaimana Allah suka sangat kepada orang yang bertaubat. Nabi bagi satu tamthil. Dalam banyak riwayat kita akan tengok baginda Nabi kadang menggunakan pendekatan menjelaskan sesuatu secara terus terang. Kadang-kadang Nabi bagi contoh tamthilan, satu contoh. Nabi bagi satu kisah, Nabi bagi satu cerita, nak bagi senang faham, senang hadam. Nabi cerita bagaimana keadaan Allah suka sangat kepada orang yang bertaubat kepada Allah. Baik, dalam riwayat Imam Muslim ada sedikit pertambahan, sesungguhnya Allah Ta'ala sangat-sangat gembira, sangat-sangat suka dengan taubat satu orang hamba itu ketika dia bertaubat. Contoh dia macam mana? Contoh dia, seorang tu dia mengembara. Dia mengembara dengan bawa barang makanan dia tu di atas kenderaan dia. Kita katakanlah kalau zaman dulu ni mengembara di kawasan padang pasir, bawa unta. Naik unta lah kan. Naik unta ataupun naik kuda. Jadi barang makan dia semua dia bubuh atas unta ataupun kuda tu, bubuh atas kenderaan dia. Tiba-tiba bila dia turun, unta tu telah lari. Segala makanan, minuman dia semua ada atas unta tu. Fa'ayisa minha. Dia pun cari sana, cari sini, cari keliling kelalang, tengok orang pun tak ada. Binatang dia tu pun dah hilang. Fa'ayisa, dia pun putus harap dah. Aku ni tak ada harapan dah nak hidup. Tak boleh nak buat lagu mana dah. Nak minta tolong pun tak ada siapa. Fa'ata syajaratan faddaja'a fi dhillaha. Dia pun kata aku matilah. Tak boleh nak buat lagu mana dah. Dia pun pergi ke satu pokok, sandang kat pokok tu, lena. Biar aku mati sinilah. Nak buat lagu mana? Nak jalan tak larat dah. Makanan segala barang aku ada atas kenderaan tu. Binatang tu dah lari terlepas mana tak jumpa. Bila dia dah buat keputusan, kata Ayisa min rahilatihi, dia pun dah putus asa daripada kenderaan dia tu, memang tak dapat dah dia rasa, dia pun tidur, biarlah aku lena tang ni, aku mati tang ni bepilah. Dia pun dah putus asa, terlena. Bila dia lena tu, dalam lena tu saat lagi dia terjaga. Dia dah ingat, kata dia buat keputusan, kata mati. Tak ada harapan. Tak tahu, terjaga tu, tengok binatang dia tu, unta ataupun kuda tu ada depan dia. Tengah berdiri tegak depan dia. Macam mana rasa punya seronok. Orang yang dah putus harapan kata nak hidup di dunia ni dalam keadaan yang sangat dahaga, sangat lapar, dan dah buat keputusan kata aku mati tang ni lah, tak ada peluang dah aku nak hidup. Orang pun nak bantu pun tak ada.
ayak makanan minuman pun dah tak ada. Dah buat keputusan lagu tu, tiba-tiba binatang unta dia tu atau kuda dia ada berdiri di depan dia. Nyawa yang keluar tu balik dia kata, kan? Rasa macam hidup balik. Punya seronok, boleh bayang tak macam mana punya seronok dia masa ketika tu? Allah Rabbi. Kan kita buat unta-unta ni susah nak faham. Kan? Macam kita lah, katalah sangkut kat highway, kat tengah jalan dengan kenderaan, highway tu pula gelap yang amat-amat. Contohlah nak pergi Kelantan ke apa, jalan tu punyalah punya keadaan kan. Dalam gelap lagu tu, dengan lampu tak ada apa ke kawasan tu, dengar dengan bunyi gajah lah segala mak nenek kan. Kereta kita mati tengah-tengah tu. Kali kiri tak ada orang, kanan tak ada orang, lampu pun tak ada, apa pun tak ada. Kan? Kira kita kata tak apalah, tawakal lah, esok nak jadi apa, jadilah apa aku nak buat. Telefon pula tak ada signal. Telefon tak boleh nak phone siapa. Tak dapat. Macam mana keadaan? Yang tu bukan berkaitan nyawa. Nak bagi contoh dengan yang ni, nak compare dengan yang ni tak boleh. Tapi nak bagi gambaran supaya kita nampak. Kita bukan faham unta-unta dengan padang pasiang, kan? Contohlah keadaan lagu tu. Duk dengar pula gajah main bunyi pula. Tak tahu tiba-tiba satu orang main berhenti tepi kita. Kita punya Alhamdulillah kalau boleh sujud dalam kereta. Kan? Lega lah rasa, kan? Kereta dah tak boleh bergerak, kering, malam, tengah malam, gelap dengan ketakutan, campur dengan anak bini, duk ada lagi semua perut. Bini anak duk menangis, bini dengan duk menangis yang mata, apa nak jadi abang, apa nak jadi abang, sebut, serabut pada tu. Tiba-tiba satu kereta berhenti. Ada apa abang? Macam mana kita rasa? Ya Allah, lega tak nak cerita. Kan? Contohlah, lebih kurang macam tu lah. Orang ni dia pula dalam keadaan situasi nyawa dia nak terbang. Dia dah ingat dah tak ada apa dah, tak ada harapan nak hidup. Ayak pun dah hilang, makanan pun dah hilang, apa pun tak ada, orang nak tolong pun tak ada. Tiba-tiba unta tu ada di depan mata dia. Bila dia terkejut lagu tu, dia pun pegang tali kekang unta tu. Kemudian dia kerana terlampau seronok sangat, dia kata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, dia kata, ya Allah, engkau adalah hamba aku dan aku adalah Tuhanmu. Terlampau seronok sangat sampai tersasui. Patut dia kata, ya Allah, engkau adalah Tuhanku, aku adalah hamba-Mu. Tapi kerana seronok sangat, tersasui mulut dia keluar, ya Allah, engkau adalah hamba-Ku, aku adalah Tuhanmu. Kenapa tersasui itu berlaku? Sebab terlampau seronok sangat. Punya seronok. Akhta'a min syiddatil farhi. Seumpama itulah macam mana hamba tu punya mengekspresikan kegembiraan dia yang amat sangat. Terlepas daripada kesulitan. Nyawa dia yang mungkin akan terkorban kerana terlampau seronok sampai tersasui disebut. Kata Allah adalah hamba dia, dia adalah Tuhan kepada Allah Ta'ala. Macam itulah Allah punya seronok. Gambaran nak bagi bila satu orang hamba ni bertaubat kepada Allah Ta'ala. Bila satu orang hamba yang melakukan maksiat selama hidup dia, dia buat banyak dosa, banyak maksiat kepada Allah Ta'ala. Bila tiba-tiba dia berpatah balik kepada Allah Ta'ala, dia mengangkat tangan, ya Allah, aku salah, ampunkanlah aku, ya Allah. Macam itulah Nabi bagi gambaran Allah punya seronok. Tuan-tuan, baik, para ulama bincang sedikit di sini. Farhah, kegembiraan yang dimaksudkan dalam hadis ni Allah Ta'ala bukanlah sama macam mana manusia. Kan? Bukanlah samanya Allah Ta'ala ni gembira macam mana manusia. Manusia gembira, nampak pada wajah dia ketawa, hati dia rasa seronok. Tapi gembira Allah Ta'ala dalam hadis ni bermaksud Allah Ta'ala ridha dengan satu orang hamba tersebut. Allah suka dengan satu orang hamba tersebut.